Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita akan bincang jawapan bagi soalan pretest yang kedua hari tu, soalan vektor. Jadi bila soalan vektor, pertama mungkin kita akan label dan kita keluarkan maklumat. Yang pertama, AP nisbah PB. AP nisbah PB 1 nisbah 2. Jadi AP di sini 1, PB di sini 2 bahagian. Lepas tu ada nisbah yang kedua iaitu BR 2 RC 1. BR2 RC1. Jadi CB ialah 3 bahagian. Kemudian ada vektor yang pertama iaitu vektor AP. Kita keluarkan AP sama dengan 2 vektor X. Ya, kita tak nak tulis simbol vektor macam tu ya, kita tulis simbol vektor macam cacing tu. Kemudian AC adalah 3Y. Okey. Dekat sini, kalau kita perhatikan, kita boleh keluarkan vektor yang lain iaitu vektor, kita rujuk vektor AP ni, ya, vektor AP. Jadi, kalau vektor AP ialah satu unit, maka vektor PB 2 unit, 2 kali AP. Jadi, vektor PB kita boleh keluarkan sebagai 2 kali vektor AP iaitu 4X. Dan kalau kita tengok keseluruhannya iaitu vektor AB, kita boleh tulis sebagai 3 kali AP. Jadi 3 kali AP, 3 darab 2X, 6X. Okey. Kalau vektor yang lain mungkin kita tak boleh keluarkan. Yang CR tu kita tak boleh keluarkan sebab kita tidak ada CB. Okey. Kita tak ada RB. Okey. Kita tengok soalan yang pertama. Soalan A1 iaitu vektor CP. Kita boleh gunakan kaedah kita pecahkan iaitu C kotak kosong campur kotak kosong P. Jadi kita fikirkan kita nak letak huruf apa di dalam ruangan kosong tersebut. Jadi kita tengok kalau kita buat CAAP boleh tak? Boleh. Kita letak huruf A, letak huruf A. Sebab kita ada AP dengan A, C. Jadi CA, kita ambil AC. Jadi kalau AC positif 3Y, maka CA terbalik jadi negatif 3Y. AP sama campur 2X. Jadi itulah jawapan untuk vektor CP. Okey. Kemudian soalan yang kedua. Vektor CR. Okey. Vektor CR ni kita tak ada vektor RB, kita tak ada vektor CB. Jadi kalau kita tengok, kita boleh cari dahulu vektor CB. Vektor CB kita boleh dapat daripada, mungkin kita boleh letak apa kat situ. CAAB boleh tak? CAAB, yes boleh. CA campur AB. Jadi CA kita ada AC. Jadi kalau CA negatif 3 vektor Y campur AB campur 6 vektor X. Jadi ini vektor CB. Tetapi kita tengok di sini bahawa CB, kita nak cari vektor CR. Vektor CR adalah 1 daripada 3 bahagian CB. Jadi vektor CR adalah 1/3 daripada bahagian CB. Okey. Jadi CB apa? Kita dah dapat CB negatif 3Y campur 6X bahagikan dengan 3. Jadi kita dapatlah negatif vektor Y tambah 2 vektor X. Okey, kalau CR pun kita dah dapat, maka kita juga boleh cari, kalau katalah kita rajin nak cari CR RB. Okey, walaupun tak perlu cari RB, tapi kalau kita nak cari juga RB sama dengan 2/3 vektor
CR. 2/3 vektor CR ataupun okey, sorry, bukan 2/3 CR. 2/3 vektor CB. Ataupun boleh juga kita katakan 2 kali vektor CR pun boleh juga. Mana-mana kita nak guna. Tapi saya rasa lebih senang guna 2 kali vektor CR. Jadi kalau 2 kali vektor CR adalah kita darab saja ni CR kan. Kita darab 2 je lah. Negatif 2y tambah 4x. Ya. Ini ialah vektor RB. Walaupun dia tak minta, kita boleh carilah kalau kita nak cari. Tapi tak perlu cari pun tak apa. Okey, itu soalan kedua. Jadi kemudian soalan B. Soalan B, dia bagi vektor X ialah 2i, vektor Y ialah negatif I campur 4j. Ini vektor ij. Maka kita boleh tukar dia, vektor X ni, kita boleh tukar dia jadi vektor ij. Kita boleh tukar dia jadi vektor, vektor apa? Vektor lajur. Iaitu bentuk dia, kita boleh tukar dia, vektor X sama dengan, kalau I di sebelah atas 2, dia punya J dia kosong. Dan untuk vektor Y, kita boleh tukar dia jadi vektor Y dalam bentuk vektor lajur, iaitu negatif 1, 4. Kerana kita tahu bahawa vektor lajur kita tulis dalam bentuk X, Y. Macam tu. Okey. Oh, nanti keliru. Sebab situ ada XY kan. Okey, kita nak tulis macam tu lah. Kita tulis yang atas, yang ini sebelah atas, ini sebelah bawah. Sebab ada nanti takut keliru dengan XY tu. Okey, kita just tulis macam tu lah. Kenapa saya tukar kepada vektor lajur? Supaya lebih mudah pengiraan. Jadi sekarang ni, dia kata cari vektor, cari magnitude bagi CR. Jadi sebelum kita cari magnitude CR, kita cari dahulu vektor CR dalam bentuk vektor lajur. Jadi CR kita dah ada, kita bawa ke sini. CR sama dengan negatif Y. Y kita adalah negatif 1, 4. Okey. Campur kita punya X iaitu 2, 0. Okey, lebih senang. Kita tengok pengiraan lebih senang sebab tak ada I dengan J. Jadi kita kira dekat situ. Betul tak? Y. Okey. Y yang itu. X yang itu. Okey. Okey, betul. So, kita kembang darab masuk atas negatif, darab masuk bawah negatif, dan kita kembangkan negatif-negatif, positif 1, kemudian negatif positif, negatif 4, atas tambah 2 darab 2, lepas tu 2 darab 0, atas darab atas, bawah darab bawah. Jadi 2 darab 2, 4, 2 darab 0, 0. Jadi 5, negatif 4. Itu baru vektornya. Dia minta pada kita ialah magnitude CR. Jadi bila magnitude CR, gunakan teorem Pythagoras. 5 kuasa 2 tambah negatif 4 kuasa 2. Jadi kita dapat dekat situ set 41 dan tak boleh dikecilkan. Nak bagi dalam perpuluhan pun boleh, bagi 4 angka bererti. Okey, settle untuk soalan B. Kita tengok pula soalan C. Diberi CQ sama dengan MCP. Okey, kita tulis CQ sama dengan MCP. Lepas tu QR sama dengan NAR dengan keadaan M dan N ialah pemalar, cari nilai M dan N. Okey, sekarang kita buat penggantian. MCP, CP kita dah dapat dekat soalan mana? CP ada tak CP? Tu soalan A1. Okey, ni soalan ni. Kita ambil yang ni. Jadi kita tukar dalam bentuk XY. Jadi MCP tu negatif 3Y tambah 2X.
Okey, apa perlu kita buat? Kita kena kembangkan. Okey, kembangkan dia. So, bila kita kembangkan, negatif 3M vektor Y campur 2M vektor X. Ingat, vektor kita letak dekat hujung. Vektor Y dengan vektor X tu letak dekat hujung. Jadi, M sebelum vektor. Itu ialah vektor CQ. Lepas tu, kita tengok pula vektor QR. Sama dengan NAR. Okey. Sekarang ni, ada tak AR dekat soalan? Dekat soalan mana, dekat jawapan mana-mana? Tak ada kan? Kita ada vektor AP, AC, PB, AB dan AR macam tak nampak. Jadi kalau AR tak nampak, maksudnya AR kita kena cari. A tempat kosong campur tempat kosong R. Jadi dekat sini, kita fikir apa hurufnya kita nak letak. Kita nak letak huruf B ke? ABBR ada tak? ABBR. Ada. Kita ada RB tu. B boleh letak. C boleh tak letak? ACCR. Okey, dekat sini kamu boleh letak sebenarnya dua pilihan. Sama ada huruf B atau huruf C. Tapi kita nak guna huruf apa? Nak guna huruf B boleh, nak guna huruf C pun boleh. Sebab kalau RB kita ada kat sini, kalau CR kita ada dekat sini. Okey, dua-dua boleh digunakan. Jadi saya gunakan C sebab C tu lebih kecil. Jadi AC, CR. Jadi AC kita ada pada ni. AC kita. Okey. 3Y. Jadi N 3Y campur CR. Jadi campur negatif Y tolak Y tambah 2X. Okey. Jadi sekarang ni apa perlu kita buat? Kita ringkaskan sikit. N 2Y sebab tolak dekat situ campur 2X. So, kita kembangkan 2NY campur 2N vektor X. Jadi ini ialah QR. Jadi macam mana dengan dua vektor yang kita ada ni? Okey. Ni vektor yang kita ada. Sorry. Kita ada sini. Ya. Kita ada vektor QR ni. Dengan vektor CQ. Macam mana kita nak gabungkan dia? Okey. Kita belajar konsep penambahan vektor iaitu kita nampak tak huruf Q ada pada dua-dua vektor. Jadi kalau kita tulis macam ni. Kita ambil warna lain. Kita ambil warna hitam lah. Okey. Saya buat garis kat sini. Okey. Katakan dekat sini. Apa jadi kalau CQ campur QR? Kita belajar bila CQ campur QR, dalam hukum segitiga dia akan jadi CR. Yang ni kita kena fikir sikit. Jadi CQ kita tulis balik. Negatif 3M vektor Y campur 2MX. Kemudian QR kita tulis dalam sebutan Y dan X campur 2N vektor Y campur 2N vektor X. And then CR kita ambil yang ini. Okey. Sama dengan negatif vektor Y campur 2 vektor X. Okey. So sekarang ni
apa perlu kita buat? Pipit dengan pipit, enggang dengan enggang. Jadi kita tengok siapa yang persamaan ataupun siapa vektor Y, kita kelompokkan dia macam ni. Kita kelompokkan vektor Y tambah kelompok vektor X sama dengan negatif Y campur 2 vektor X. Kita kelompokkan dia. Jadi kita tengok yang vektor Y. Jadi vektor Y yang ada kat sebelah kiri ialah negatif 3M dengan tambah 2N. Itu vektor Y. Dan vektor X 2M campur 2N. Jadi kita tengok kat sini lah. Kalau kita tak nampak, kita buat garisan. Okey, Y dengan Y ni kita boleh gabungkan. Lepas tu X dengan X. Okey. Dan bila kita dah kita ringkaskan kat situ, maka kita pecahkan lagi. Sebelah kiri dengan sebelah kanan tu kita gabungkan juga. Kita buat persamaan yang baru. Iaitu kita boleh buat macam ni. Kita comparekan juga. Yang ini ada vektor Y. Kita bandingkan dengan vektor Y. Dan yang tak di-highlightkan tu vektor X. Jadi, kita boleh tulis persamaan yang pertama tanpa kita tulis dia punya vektor Y, iaitu negatif 3M tambah 2N sama dengan negatif 1. Sebab kalau negatif Y ialah negatif 1Y. Ini persamaan yang pertama. Lepas tu vektor X pula, 2M tambah 2N sama dengan 2. Jadi vektor X tu jangan tulis lagi dah. Ini ialah persamaan 2. Dan persamaan 2 tu sebenarnya kita tak payah tulis persamaan 2 dahulu sebab kita boleh ringkaskan. Iaitu kita bahagi dengan 2. So tinggallah M tambah N sama dengan 1. Jadi ini kita kata persamaan 2. Jadi kita ringkaskan dahulu. Dekat sini kita ada dua persamaan, ada M dengan N. Kita tahu kena buat persamaan serentak dan saya gunakan kaedah penggantian. Jadi M sama dengan 1 tolak N persamaan 3. Jadi gantikan persamaan 3 dalam persamaan 1. Ganti persamaan 3 dalam 1. So segalanya ada M, gantikan dengan 1 tolak N. Jadi tolak 3, 1 tolak N tambah 2N sama dengan negatif 1. Kita kembangkan. Negatif 3. Tolak dengan tolak jadi tambah 3N. Tambah 2N sama dengan negatif 1. 5N sama dengan negatif 1 tambah 3. Jadi dapat 2N per 5. Okey, itu N. Kemudian kita cari pula M. Jadi kita gantikan dalam ni. So, M sama dengan 1 tolak 2 per 5. Dapatlah M sama dengan 3 per 5. Okey, itu sahaja. Okey, soalan nombor 5. Dia bagi gambar trapezium OPQR. Garis lurus OP OP yang ini berserenjang dengan PQ 90 darjah. Dia buat 90 darjah di situ. Dan PEQ PEQ ialah garis lurus dengan keadaan E terletak pada paksi X. Okey, dekat sini E tu tak ada. Jadi kita kena letak sendiri huruf E tu dekat sini. Sebab E terletak pada paksi X, jadi kita tahulah E titiknya di paksi X. Diberi persamaan OP. Jadi kita tulis persamaan OP dekat gambar tu. Y sama dengan negatif 2 per 3 vektor. 2 per 3X. Negatif 2 per 3X. Bukan vektor ya. Dan persamaan PQ. Okey, persamaan PQ adalah 2Y sama dengan TX tolak 26. Cari nilai T. Okey, cari nilai T pada persamaan PQ. Jadi kita tengok dekat sini bahawa
kita boleh fikirkan dekat sini T tu adalah apa? Okey, macam ni. Persamaan yang ada pada PQ ni, ini soalan berapa? A1. Okey, A1. Di mana kita ambil persamaan PQ tu, 2Y sama dengan TX tolak 26. Itu persamaan garis lurus. Tapi kita nak jadikan dia dalam bentuk Y sama dengan MX campur C. Jadi pindahkan 2 tu. Jadi Y sama dengan TX tolak 26 bahagi 2 bahagi 2. Jadi dekat sini kita boleh tulis dia Y T per 2X tambah, bukan tambah, tolak 26 per 2, 13. Kan ini Y MX campur C. Dan kita tahu bahawa PQ dengan OP adalah 90 darjah. Jadi kalau kecerunan OP adalah negatif 2 per 3, maka kecerunan PQ adalah positif 3 per 2. Tak payah kira pun. Ya, walaupun kita tahu M1 darab M2 sama dengan negatif 1. Itu ialah apa ni kita kata ciri-ciri dalam garis serenjang dari segi kecerunannya. Bila kita darabkan dua kecerunan yang serenjang, dia akan dapat negatif 1. Tapi kalau sekadar kita nak cari kecerunan yang kedua, kita tak payah pun, kita congak je. Kalau satu negatif, satu positif. Dan kalau ada pecahan, kita terbalikkan sahaja. Jadi, kalau kita katakan dekat sini, ini adalah persamaan PQ. Dan ini adalah kecerunan PQ. Maksudnya, kecerunan PQ adalah T per 2. Jadi, kita boleh tulis T per 2 sama dengan 3 per 2. So, T sama dengan 3 per 2 darab 2 sama dengan 3. Okey, T sama dengan 3. Jadi, kita mungkin boleh terus tulis kat sini. Kita padam je yang ini. Kita terus tulis dalam persamaan bentuk kecerunan tu. Y sama dengan 3 per 2X tolak 13. Okey, macam tu. Okey. Tak payah lagi T. Sebab kita lebih senang nanti nak guna kalau digunakan. Okey, kemudian koordinat P. Okey, koordinat P ni kita tahulah. Bila ada dua garisan yang bersilang, kita boleh buat persamaan serentak. Jadi, kita buat persamaan serentak. Jadi, ini persamaan nombor 1, ini persamaan nombor 2. Jadi, kita dah jadikan sini Y, sini pun Y. Maka, untuk soalan nombor 2, kita buat persamaan serentak 2 per 3 X sama dengan 3 per 2 X tolak 13. Jadi kita pindahkan, katalah saya pindahkan X sebelah kanan, 3 per 2 X tambah 2 per 3 X. Pindahkan 13 jadi positif. Kemudian kita darab silang, kita jadikan dia per 6. Jadi 3 darab 3, 9X. 2 darab 2 jadi 4X. Sini 13. Kemudian darab silang. 6, 12, 18. 78. Betul? 78. 9 campur 4, 13X. So, X 78 per 13. Okey, di mana kalkulator saya? 78 bahagi 13. Okey, 6. Jadi, bila dah dapat 6, so kita ambil balik persamaan 2. So, kita katakan Y sama dengan negatif 2 per 3 darab 6. Jadi, potong-potong tinggal 2, negatif 4. Sebab dia nak koordinat, maka koordinat P adalah 6, negatif 4. Okey, itu persamaan A.
2. Sorry, bukan persamaan. Koordinat P ya. Okey, kemudian soalan B diberi bahawa PE nisbah EQ 2 nisbah 1. Jadi PE 2 EQ 1. Okey, macam tu. Cari koordinat Q. Okey. Kita dah tahu tadi koordinat P tadi adalah 6, -4. Dan koordinat E tu apa sebenarnya? Koordinat QE ni kita boleh cari sebenarnya koordinatnya adalah Y-nya kosong. So kita gantikan kosong dalam persamaan Y tu, persamaan 1 tu. Jadi bila Y kosong, okey, kita nak buat kat mana? Kita buat kat sini. Kalau kosong sama dengan 3/2x tolak 13. So X sama dengan berapa kat situ? 13 darab 2 bahagi 3. Okey, dapat perpuluhan 26/3. Jadi sini 26/3. Jadi kita nak titik Q ni berapa? Betul tak? Takut tersilap. 13 darab 2 bahagi 3. Betul lah ya? 26/3. Jadi kita boleh buat gunakan nisbah ya. Nisbah apa? Pembahagi tembiring B1. Kita lukis simple macam ni je. Ini titik P, ini titik kita bagi logik sikit. Ini titik E, ini titik Q. Jadi P tadi 6 -4. Titik E tadi 26/3 kosong. Dan titik Q tak tahu X, Y. Dan PE tadi 2 nisbah 1. Jadi kita gunakan pembahagi tembiring. Jadi kita darab yang berjauhan dengan dia. Jadi ni darabnya ini. Yang ni darabnya ini. So kita akan dapat dekat situ. Ini koordinat sama dengan titik pembahagi tembiring iaitu 26/3 kosong. Jadi sini per tambahkan nisbah 2 campur 1. 2 campur 1. Jadi kita mulakan dengan X dahulu. 6 darab 1 campur 2 darab X 2X. Itu untuk X. Lepas tu untuk Y. -4 darab 1 -4 tambah 2Y. Okey, betul ya. Dan kemudian kita nak cari apa kat sini? Nak cari apakah X, apakah Y. Jadi kita bandingkan 6 campur 2x/3 sama dengan 26/3. So 6 campur 2x sama dengan 26 sebab 3 tu hapus. 2x sama dengan 26 tolak 6, 20. X sama dengan 20/2 sama dengan 10. Dan kemudian kita ambil pula Y. -4 tambah 2y/3 sama dengan sifar. 3 darab sifar-sifar. Jadi 2y sama dengan 4 dan y sama dengan 4/2. So y sama dengan 2. So koordinatnya titik Q adalah 10, 2. Okey, dan kemudian persamaan garis lurus QR. Mana QR? Okey, QR. Dan kita tahu bahawa QR ni pun berserenjang. Okey, berserenjang. Jadi bila kita nak buat persamaan garis lurus, kita tahu bahawa kita perlu ada kecerunan dan pintasan Y. So, kita nak buat
soalan B2. Jadi kita kena ada kecerunan berapa, kita kena ada C berapa. Jadi sekarang ni kecerunan dia kalau kita tengok dia sama dengan kecerunan persamaan 2. Jadi kecerunannya -2/3. Jadi -2/3 dah ada, ya. Lepas tu kita buat y sama dengan mx campur c. Y sama dengan M dah ada -2/3x campur C. Sekarang kita nak cari C. Ambil satu titik. Titik tersebut mestilah titik yang kita nak buat persamaan tu. Sekarang ni kita nak buat persamaan apa? Kita nak buat persamaan QR. Jadi mesti ada, sama ada gunakan titik Q ataupun titik R sahaja. Sebab titik tu terletak di atas garis QR. Jadi kita dah ada titik Q. Kita gunakan titik Q pada persamaan dalam jawapan B1 ni. Jadi kita masuk kat sini. Sini 10, sini 2, ini X, ini Y. Kita masuk dalam persamaan. Y2 -2/3, X adalah 10 tambah C. So berapa tu? -20/3 tambah C 2. So C 2 tambah 20/3. Dapat pecahan, ya. Darab 3 bahagi 3. Jadi 26/3. So kita dapatlah persamaan kita. Y sama dengan -2/3x. Kita boleh tulis macam ni, 2/3x campur 26/3. Ini dalam bentuk Y sama dengan mx campur C. Macam tu pun boleh. Okey. Ada juga sesetengah pelajar dia buat kaedah macam ni. Okey, kita kata sini atau kita dah ada, kita Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Dan kita dah ada M tadi, kecerunan -2/3. -2/3 X tolak, kita ambil titik ni. Titik ni. Ya, kita ambil titik ni. Ini kaedah kedua, ya. Kita gantikan X1 tu dengan 10 dan Y kita gantikan dengan 2. Macam tu. So apa perlu kita buat? Kita kembangkan dia. -2/3x tambah 20/3 Y tolak 2. So Y sama dengan -2/3x tambah 26/3. Sama saja jawapan dia. Okey. Boleh buat macam itulah sebenarnya. Ataupun kalau nak senang lagi sebenarnya, kita boleh 3 tu kita boleh buat darab silang macam ni. Darab silang jadi macam ni, ya. Kita darab silang ke atas. 3 Y tolak 2 macam tu. X tolak 10. Jadi tak ada pecahan. Jadi kita kembangkan 3Y tolak 6 sama dengan X. Ada 2. Sorry. Salah kembang, -2X tambah 20. Macam tu. Jadi tolak 2X tambah 20. Jadi kita pindahkan saja. 3Y sama dengan tolak 2X tambah 26. Macam ni pun boleh diterima. Ya. Anda nak bagi macam mana-mana pun diterima ni. Atau ya, mana-mana kaedah pun diterima. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.